semua dah bangun ke belum? Pastikan anda dah buka mata besar-besar sebab apa? Hari ini Fiona dan Zack akan teman anda sepanjang 1.5 jam ni lah. Betul. Bila kita kata hujung minggu, pastinya kalau anda dah biasa dengan TV3, tahulah Borak Kopitiam akan menemani anda semua. Baik, bukan saja anda dapat menyaksikan kami secara live di TV, tapi juga anda boleh saksikan kami secara online streaming di Facebook Borak Kopitiam, di mana you guys boleh kongsikan lah kan kopi link tu, share dekat grup WhatsApp, mana-mana nak share je begitu. Hari ni Zack Merican dengan Fiona akan temankan anda semua di Borak Kopitiam. Tapi bukan saja kami yang jadi host dekat sini lah. Sebenarnya anda kat rumah pun boleh jadi host juga. Macam mana cara dia? Okey, kongsikan pendapat anda ataupun apa-apa sahaja yang anda ingin kongsikan bersama dengan orang ramai di ruangan komen yang ada dekat bawah, supaya nanti kok kita ada masa nanti kita boleh bacakan komen anda. Betul. Dan sekarang ni kita masih berada dalam mood Ramadan, masih lagi meraihkan bulan puasa yang indah ini, dan mungkin anda boleh kongsikan sepanjang hari di bulan puasa ni apa yang anda lakukan. Mungkin kita sama-sama boleh kongsi supaya bila kita berkongsi pendapat, berkongsi idea, makin lama makin kreatif kan, dapat mengisi masa-masa yang ada. Sebab apa tahu? Puasa ni yang bestnya pahala dia berlipat kali ganda. Jadi apa-apa perkara yang kita lakukan pun, selagi mana benda tu baik, pahala kita berlipat kali ganda, Fiona. Betul. Dan bila kita sebut tentang Ramadan ni, banyak-banyaklah kita berdoa time-time ni. Sebab apa orang kata time-time Ramadan ni doa akan dimakbulkan. Jadi kita nak sarankan anda semua juga di mana yang sedang ada praktiskan apa-apa sahaja yang positif dikongsikan di ruangan komen. Sebab apa, macam tadi Zack kata, kita saling boleh bertukar ilmu. Yang ini kita boleh saling pelajari apa yang baik. Baiklah, di Borak Kopitiam memang biasanya pagi-pagi kita akan updatekan anda dengan perkembangan COVID yang sedang melanda kita lah. Jom, apa kata kita tengok apakah perkembangan yang terkini. Baik, sekarang ni seperti anda semua dapat lihat, kes baharu terdapat 2,000. Ini yang paling latest 2,717 kes baharu, dan jumlah kes aktif keseluruhannya 22,926. Dan kes sembuh seperti anda semua dapat lihat 2,292. Dan ini rata-ratanya yang mengejutkan kita sekarang ini, kes naik kebanyakannya di negeri Sarawak dan juga Kelantan, dan itu tidak bermakna negeri-negeri lain patut berada di zon yang selesa. Kita semua kena terus bertanggungjawab, jaga SOP yang ada, kena lebih berjaga-jaga sebab kita tak tahu apa yang jadi. Dan ini juga ada berita yang baik juga, Fiona. 12 kluster telah pun tamat. Namun begitu, macam Zack cakap tadi tu, kita jangan ambil mudah. Kalau kita memang perhatikan, okey, yang ini adalah operasi Bazar Aidilfitri dilanjutkan sehingga jam 2 pagi. Yang ini berkod kuasa 24 April 2021. Okey, kita telah pun mencatat angka yang agak tinggi selama 10 hari berturut-turut. Jadi maksudnya anda semua yang ada nak pergi mana-mana, pastikan anda sentiasa jaga diri, jaga jarak dan juga pakai sanitizer dan juga mask lah, supaya kita boleh jaga diri kita daripada wabak-wabak yang kita tidak ingini. Baik, terima kasih Fiona. Luar biasa. Jadi itulah update COVID-19 untuk hari ini. Dan selain daripada itu juga, kita sentiasa ingin berkongsikan info-info yang menarik, berita-berita viral kepada anda semua. Dan sekarang ini, yalah, Zack nak kongsikan dengan penonton-penonton dekat rumah, dekat Fiona juga. Tahu tak? Yalah, Zack seorang bapa juga. Jadi bila Zack tengok satu video dekat sosial media ni, membuatkan Zack tersenyum seorang. Di mana seorang bapa, dia cuba cara yang begitu kreatif untuk berhentikan anak dia daripada menangis. Kita tahu, okey, sebab biasanya anak kecil ni dengan mak dia, biasalah mak dah mengandung 9 bulan, mak yang melahirkan susah payah. Jadi naluri ibu tu ke anak tu memang tak dinafikan lagi lah. Tapi bila melibatkan seorang bapa, bila kita nampak seorang bapa yang bertungkus lumus, yang berusaha dengan cara kreatif dia tersendiri, memang mencuit hati. Ni jom, video yang kita dapat di TikTok je kita tengok. Aduh. Tarik stairs. Semangkuk. Aduh. Ku jangan takkan mabuk lagi. Aduh. Zack, saya boleh nampak Zack pun macam tu lah dekat rumah. Itu yang saya nak kata. Tak, abang ni luar biasa. Sebab dia upload dekat media sosial, Fiona. Tapi saya yakin ramai bapa di luar sana sebenarnya banyak video macam tu tapi terselamat dalam galeri
isteri masing-masing. Sebenarnya kalau nak fikir, banyak kalau nak compile kan video bapa-bapa, macam tu ambil kan. Betul, saya setuju. Tapi tahniahlah. Saya nak ucapkan di kesempatan ini juga, saya nak cakap tahniah kepada bapa-bapa yang tidak melepaskan tanggungjawab menjaga anak-anak. Luar biasa. Baiklah, itu berita viral ataupun borak viral yang dikongsikan oleh Zack. Fiona pun ada satu borak-borak yang ingin berkongsi dengan anda semua, iaitu satu berita sebenarnya yang menyentuhkan mengenai kebaikan. Okey. Sesuailah kita kongsikan time-time bulan Ramadan ni kan. Okey. Di mana ada seorang pemuda ni, dia pergi ke bazar Ramadan, kemudian niatnya adalah untuk membantu penjual yang ada di bazar Ramadan dengan memborong semua juadah berbuka yang ada di situ. Wah, dia beli semua. Ya, dia pergi. Okey, ini ada satu video, kita boleh mainkan dan tunjukkan kepada anda. So, tengok bang. Abang kira dia semua ni, dia beli semua. Tapi orang bagi kawan. Ya? Okey. So jadi ini dia, anda boleh nampak lelaki ini memang pergi kat situ, dia memang borong habis juadah yang ada dekat situ dengan niatnya nak bantu mereka untuk habiskan jualan mereka, dan rata-rata mereka yang ada di social media memuji sikap baik tersebut, tapi ada juga yang kata macam okey, ada orang kata macam menunjuk-nunjuk, tapi sebenarnya tidak. Dan juga ramai juga yang kata inilah yang kami mahukan, inilah yang saya nak buat bila saya nak kaya, inilah harapan saya bila saya dah kaya nanti saya boleh juga menolong orang. Sebab menolong orang itu adalah satu amalan yang terpuji dan amalan yang bagus. Ya, tahniah kepada orang yang buat baik. Orang yang buat baik, dia tunjuk, dia upload kat video, niat dia ke apa kita ketepikan. Yang penting mesej yang nak diberi kepada kita. Dan juga niat. Ya, itu yang paling penting. Adik-adik dekat luar sana, kalau tengok video-video sosial media, tengok komen tu kan, jangan ambil 100%. Okey, adik-adik kena tahu. Mesej yang baik-baik kita boleh ambil. Tak kisah orang tu nak menunjuk ke apa, selagi mana mesej tu baik, kita ambil supaya kita boleh jadikan pedoman kita di masa mendatang. Alright, Fiona, tadi Fiona ada cakap pasal video kebaikan. Yes. Betul tak? Ini Zack nak kongsikan dengan Fiona. Tak tahu Fiona perasan ataupun tidak. Kita sempena bulan Ramadan ni, kita punya tim di Borak Kopitiam ada buat satu segmen dipanggil Satu Hari Satu Kebaikan, One Good One Deed. Okey. Saya curious lah nak tengok apa cerita tentang video tersebut. Ada ni wartawan kita Syami ada menyiapkan satu. Nak cerita banyak. Tak payah Fiona, jom kita tengok. Kita tengoklah. Di samping menahan lapar dan dahaga, antara hikmah yang boleh dipelajari dalam bulan Ramadan ini adalah melatih diri supaya bersedekah dan menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Lantaran itu, banyak organisasi dan persatuan serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO) telah melaksanakan program Amalan Ramadan dengan memberi bantuan dalam bentuk wang ringgit, makanan dan sebagainya. Program yang sedang berlangsung pada hari ini adalah program mengagihkan bubur caca, satu tradisi yang kita selalu jalankan setiap kali bulan Ramadan. Program ini kita telah laksanakan boleh dikatakan hampir 5 tahun yang lampau dan kita lakukan setiap tahun. Cuma cabaran kali ini agak lebih mencabar di mana kita terpaksa mengambil kira SOP yang ketat. Kita tidak mahu menggunakan alasan ini untuk memberhentikan kegiatan kita. Kita nak meneruskan kegiatan ini seperti biasa, mengagihkan pada rakyat jelata, rakyat marhain semua, tetapi dengan mengambil kira kita panggil SOP yang disarankan. Seramai 12 orang sukarelawan yang terdiri daripada komuniti setempat terlibat dalam acara ini, dan menu seperti bubur caca menjadi pilihan kerana ingin memberikan kelainan dan lebih mudah untuk disediakan berbanding bubur lambuk yang sudah menjadi kebiasaan di bulan puasa. Selalunya menu yang disediakan adalah hasil sumbangan orang ramai. Menu ini disediakan secara gotong royong, disediakan secara kerjasama antara penduduk, kelab rukun tetangga dan juga NGO PWP dan juga pihak surau. Dan kita laksanakan program ini 2 kali seminggu. Jadi sepanjang Ramadan insya-Allah kita akan lakukan dalam 8 hingga 10 kali.
Ibadah berpuasa pada tahun ini pastinya berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi program-program amal dan juga pengagihan makanan untuk berjuadah berbuka puasa giat dijalankan. Sekarang ini saya berada di salah sebuah program amal yang dianjurkan oleh penduduk Seksyen 5 Bandar Rincing di Semenyih ini, di mana mereka telah mengagihkan lebih kurang 200 bubur cacar kepada penduduk dan juga komuniti di sini, khususnya kepada golongan B40 dan juga golongan fakir miskin dan asnaf. Antara SOP yang dijalankan di sini adalah di mana jika anda dapat lihat di belakang saya ini, program pengagihan makanan giat dijalankan dan cara yang digunakan adalah dengan menggunakan kaedah pandu lalu. Hasrat murni saya kalau program-program sebegini dapat diteruskan, bukan saja diteruskan, malah kita kembangkan lagi. Kalau setiap komuniti dapat melaksanakan program-program sedemikian, selain daripada kita menyediakan juadah, ianya juga dapat mengeratkan silaturahim ataupun hubungan sesama komuniti. So komuniti kita akan menjadi lebih kuat, lebih mapan dan insya-Allah akan menjadi lebih mesra. Wow. Yes, one day, one deed. Tepuk tangan, Tanya. Saya sukalah ayat dia kata kalau kita punya usaha itu merapatkan lagi komuniti. Betul. Susah tau. Agak rare tau sekarang ni. Biasa betul. kita kadang-kadang nama jiran pun kita tak tahu. Ya ke? Oh, nasib baik saya tahu nama jiran saya. Tapi itulah yang kita kata antara kebaikan-kebaikan yang kita boleh contohi supaya komuniti kita kuat dan sebagainya. Okey, baiklah. Hari ini di Borak Kopitiam, apa yang menariknya? Okey, menjelang Hari Raya ni, betul, dekorasi. Kita nak bagi anda tips-tips lah untuk hias-hias rumah. Kita tak tahu lagi sama ada kita boleh balik ke kampung kita ataupun tidak. Tapi kita masih lagi boleh sambut Hari Raya nanti sesama diri sendiri di rumah sendiri. Betul. Sekarang ni kan kita kan berada di fasa bulan Ramadan, bulan puasa. Kan apa-apa sekalipun yang berlaku, bulan Syawal tu tetap akan datang dekat kita. Betul. Jadi sekarang ni kita bukan nak kata kita nak cepat meraihkan Syawal apa semua, bukan. Cuma di bulan Ramadan ini, apa kata di masa yang ada di awal pagi sampai ke nak masuk berbuka tu, apa kata kita kongsikan kita punya minat, kita punya idea, kita boleh curah-curahkan idea kata kita nak buat nanti waktu bulan Syawal, macam ni kita nak raikan Jadi inilah masa dia, dekorasi menjelang raya. Kita akan kongsi bersama dengan anda hari ini bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita. Tapi apa pun Fiona, sebelum tu Kita akan berehat sebentar. Yes. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes, kembali bersama kami di studio dan macam tadi kita bagi tahu, hari ini topik kita adalah dekorasi menjelang raya. Jadi kita dekat sini akan memberi anda inspirasi, tips-tips. Nanti kita tak tahu kan, tak ada idea kita nak decorate rumah macam mana, tiap-tiap tahun sama je. Betul. Hari ini mungkin anda boleh dapat tips yang berlainan. Sebab itulah kita yang akan berborak bersama ni bukan saya, bukan Fiona. Kita ajak tetamu yang lebih arif dalam bidang ni lah. Sebab tu bersama dengan kita ada Cik Muhammad Azhairi Abdullah atau lebih dikenali dengan EE daripada EE Bridal. Ya, betul. Yaza. Okey. Jadi sebab itulah kita nak tanya ni, apa je Fiona? Betul. So saya ada satu soalan lah, EE. Okey, mungkin ada di kalangan mereka yang kat rumah tertanya-tanya, kenapa dekorasi tu penting bila kita nak menyambut sesuatu perayaan ni? Okey Fiona, sebenarnya kan raya ni orang semua pun nak beraya. Betul tak? Kan bila dah kita berpuasa selama sebulan, kita dah melawan nafsu kan, and then kita berlapar dahaga, of course kita nak meraihkan hari raya tersebut. Jadi pentingnya hiasan dalam kita meraihkan hari raya ni sangat-sangatlah penting kan. Sebab apa? Untuk menimbulkan mood kita. Menimbulkan mood untuk kita beraya, supaya kita dapat rasakan apa yang kita dah jalani selama sebulan tu, kita kita raikan untuk kita dapatkan mood yang berbeza. Mood yang berbeza. Okey, itu bila kita kata tentang mood. Sesuatu perkara tu kita kena letak supaya dapat mood dekat diri kita. Ya, Tapi kita tahu, kita dah berpuluh tahun kita sambut hari raya, macam-macam raya. Tapi dari segi elemen ni, apa yang diperlukan untuk membuatkan raya tahun ini berbeza dengan tahun yang lepas? Macam ni, apa dia punya rahsia mungkin yang AI boleh kongsikan? Okey, actually kalau hari raya mestilah kita ada
orang panggil apa tu, elemen-elemen macam dengan kad raya, and then kita ada pelita, and then kita juga mesti akan menghias rumah kita especially, Betul. kan, supaya nampak cantik. Takkan nak biarkan rumah kita bersepah macam dengan hari-hari biasa. Betul. Jadi bila ada apa tu, hiasan-hiasan yang cantik, akan timbulkan kita punya mood untuk berhari raya. Okey, macam EE kan, dalam banyak-banyak elemen tu, elemen kegemaran EE apa? Of course lah, kalau katanya EE lebih suka kan menggubah bunga. Menggubah Gubahan bunga tu actually yang akan timbulkan suasana dekat dalam rumah. Dan sebenarnya kalau kita nak menyambut hari raya, of course dalam rumah kita akan hiaskan dengan bunga, and then kita akan letakkan dengan kad raya. And then kadang-kadang juga kita akan orang panggil mengubah suasana dalam rumah tu sendiri dengan tukar langsirnya, lepas tu dengan tukar cushionnya, kan. Memang bermacam-macam lagi lah untuk hiasan-hiasan. So kalau EE lebih suka untuk menggubah gubahan bunga. Jadi gubahan bunga tu pun actually Z dengan Fiona, gubahan bunga ni kalau nak ikutkan dulu dan sekarang memang ada perbezaan dia. banyak. Tapi kalau kita tengok kan, okey, EE sentuh tentang dulu dan juga sekarang, ada beza dia. Okey, apa bezanya dari segi dekorasi zaman dulu-dulu dengan sekarang? Okey, banyak beza dia. Sebab teknologi yang menyebabkan kita jadi berubah daripada era, kalau especially kalau kita tengok daripada era 80-an, 90-an dan 20-an sekarang, kan. So actually kalau dalam zaman yang kita balik kepada memori kita masa zaman-zaman kita kecil dulu, kan. Especially kalau kita tengok mak-mak kita dulu, kan. Dia akan orang panggil buat kuih. Okey, buat kuih tu dia akan masak kuih, masakan tu, kan, especially kalau dekat-dekat raya tu, buat persiapan hari raya tu. And then tukarkan langsir. Okey, bila tukarkan langsir tu, kalau dulu kita just pakai dawai je. Okay, masuk dalam dawai je. Oh, okey. Kan betul tak? Tapi sekarang ni dawai besi tu. Sekarang ni dah ada teknologi. So dia just pakai even remote control sekarang. Betul tak? Kan? So ada perbezaan dia, dan juga macam dengan bekas kuih raya. Kan, bekas kuih raya pun dulu dia kedap. Kuat, kan. Ada yang jenis yang tarik macam tu. Tapi sekarang ni dah ada macam-macam dengan bentuk kristalnya, kan. Lepas tu letakkan macam dengan bawa ni sekarang ni, boleh tengok, kan, just letakkan dekat atas tu dan hidangkan kepada tetamu-tetamu. So banyak beza dia dulu dengan sekarang. Yang depan EE kata EE punya. Jadi sekarang ni Z dah mula rasa bunga ni pun mungkin EE punya juga. Ya, betul. Ini gubahan EE sendiri ke? Ya, betul. Ni EE gubahan bunga ni. Actually kalau dulu, okey, gubahan bunga kebanyakannya orang dulu suka fresh flowers, tau. Baru nak tanya sebenarnya, betul fresh flowers Fresh dengan flowers yang dengan fake artificial. flowers, ada artificial flowers ni sebenarnya macam ada beza tak ke? Memang kena fresh? Memang banyak beza lah. Especially kalau dulu, kalau Fiona tahu, kan, EE nak cari bekas tu pun dah tak ada dah sekarang. Susah. Actually dia macam dengan acrylite, okay? And then letakkan dalam tu, lepas tu letakkan tembaga yang ada cucuk-cucuk punya tu, and then terus dia letakkan bunga dekat atas tu. Okey, macam tu je. Tapi sekarang ni dah berubah, kan, zaman, kan. So kebanyakannya gubahan bunga dengan bunga artificial flowers. So lebih kekal, lama. Tak payah nak pergi cari bunga-bunga tu lagi. Tapi masih lagi relevan untuk zaman sekarang. Ada lagi certain yang masih menggunakan fresh flowers untuk gubahan bunga dekat untuk hiasan dalam rumah. Okey, EE ni kita tahulah. EE pakar lah dalam bidang-bidang hiasan-hiasan ni semua. EE bridal kita tahu buat semua benda. Yeah. Okey, macam kita sekarang kita tak tahu lagi jawapan sama ada kita boleh rentas negeri ataupun tidak. Kita tak nak bagi tahu jawapan ni apa-apa sebab kita pun tak tahu. Ya, betul. Itu kita serahkan kepada yang lebih mengetahui lah. Sekarang ni EE, kalaulah sebagai contoh kita dekat rumah kita beraya mungkin tak semeriah dulu, tetapi kita cuba juga untuk meriahkan dengan cara kita tersendiri. Apa pendapat EE sebagai seorang yang pakar dalam bidang EE ni, yang EE boleh suggestkan kepada penonton-penonton Borak Kopitiam? Apa dia? Okey, actually memanglah kalau nak diikutkan mood raya tu dah sangat berbeza, kan, dulu dengan sekarang. Tambah-tambahan lagi dengan keadaan kita dengan COVID-19 ni, kan. So even kita nak menziarah
pergi jumpa dengan saudara mara kan, memang agak sukar untuk kita sekarang kan. Jadi untuk menimbulkan rasa mood raya tu sendiri, Fiona, Zack, actually EE lebih suka kalau kita buat hiasan dalam rumah kita tu sendiri. Betul tak? So timbulkan mood tu balik. Jangan just kita nak tidur je. Kan? Jadi kita ni dah sebulan ni. Kita sebulan dah kita berpuasa kan. Takkanlah kita just nak raya dengan tidur je. Kan? Jadi apa kata kalau di dalam rumah kita, kita timbulkan mood untuk raya tu dengan kita hiaskan sedikit sebanyak. Tak perlu pun dengan keluarkan modal yang besar. Contohnya mungkin kita boleh anyam ketupat, anyam ketupat kita letakkan dekat sudut-sudut yang menarik, ataupun kad raya. Walaupun dulu sebenarnya kad raya ni memang kalau nak diikutkan memang dah tak digunakan lagi pun dah sekarang. Tapi untuk timbulkan tu kita cuba tampilkan sesuatu untuk timbulkan raya dengan kita beli kad raya, and then walaupun tak hantar dekat siapa-siapa, tapi kita hiaskan untuk rumah kita. Baik, okey, saya suka EE punya punya penjelasan ni. Tapi sebelum tu kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kita masih lagi nak bersama dengan EE ni. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan kita nak berkongsi dengan penonton tentang kita nak tengok satu video hiasan raya. Hiasan raya sebab kita dah sibuk cakap pasal hiasan raya. Terbayang-bayang juga macam mana agaknya kalau kita hias rumah kita menjelang hari raya nanti. Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Menjelang Aidilfitri, pasti kita tidak akan melepaskan peluang untuk menghias rumah kan? Barulah terasa meriah suasana hari raya. Tidak salah kalau berbelanja lebih sedikit untuk mendekorasi ruang kegemaran kita. Bagi sesetengah orang, untuk mewujudkan suasana hari raya itu sendiri paling penting perlu ada ketupat. Bukanlah ketupat yang dimakan tu, tetapi yang diperbuat daripada kertas atau ribin. Dianyam dengan menggunakan 2 rona ribin kuning dan hijau, ia pasti akan memeriahkan dekorasi anda. Takkan masa buat majlis hari jadi saja perlu ada belon kan? Hiasan belon ini memang akan memeriahkan lagi mana-mana suasana. Kalau nak kena tema hari raya, haruslah belon itu berwarna hijau dan kuning. Ala-ala ketupat yang betul tau. Nak meriah, lagi-lagi untuk budak-budak yang datang nak beraya tu. Bolehlah diletakkan duit raya ataupun gula-gula ke dalam belon itu. Ketupat dah ada, belon pun dah ada. Apa lagi yang tertinggal ya? Lampu. Pilihan lampu untuk menaikkan semangat beraya juga penting. Kalau tak ada lampu pelita tu, macam suram je rasa Aidilfitri. Nak-nak bila malam dah menjelma kan? Pelita tradisional haruslah mengguna minyak dan api kan? Tapi sejak semenjak zaman dah moden ini, boleh cari yang guna mentol dan bateri sahaja. Tak adalah bahaya sangat bila ada kanak-kanak yang bermain di luar nanti. Tengok idea-idea yang ada ni, terus rasa macam nak hias rumah dan berhari raya esok juga kan? Sabar ya semua, puasa biar habis dulu, baru boleh raya. Wow, nampak tak macam-macam sebenarnya perhiasan yang kita boleh lakukan. Baik, tadi kita ada borak dengan EE tentang hiasan menjelang hari raya nanti, okey. Dan sekarang ini, ni saya suka sebab tadi EE ada sentuh sedikit di mana tak semestinya kita kena keluarkan bajet yang banyak. Kita boleh buat sendiri atau kita lebih kenal dengan perkataan DIY, do it yourself. Jadi EE, jom kongsikan. Okey. So actually ini adalah hiasan untuk balang raya, which one yang kita akan buatkan untuk hari raya. Actually kita ada dekat sini balang kuih raya. Rindunya. Yang memang lama-lama punya kan. Tengok kalau tengok ni Ni style dulu-dulu. Sangat nostalgia. Sangat cantik kan. Okey. So actually kalau yang sekarang ni kita tengok kita banyak gunakan jenis-jenis yang kristal macam ni. Betul kan? So kalau untuk nak nampakkan dia jadi lebih moden sikit walaupun dah lama tapi kita nak nampakkan lebih moden, okey kita boleh hiaskan dia. Okey. So untuk hiasan hari ni EE akan gunakan renda. Okey, very simple tau hiasan ni. Renda, okey, and then kita ada gunting, and then kita ada juga gam tembak ni, glue gun. Okey. So untuk hiasan yang ni very simple je kita akan buat. Okey. Balang ni okey kita perlulah
gamkan dulu. Okey. Kita gamkan dulu lace ni, renda ni, okey. And then kita terus lekatkan di bahagian badan balang ni. Okey, kita letakkan macam ni saja. And then kita terus pusing dia sampailah habis ni balang ni, okey. Sekejap kita gankan dia. Alright. Gankan dia. And then Lekat. Dah jadi macam ni. Dah jadi satu hiasan. Terus balang berbaju. And then satu lagi, untuk cantikkan lagi, kita gunakan juga ni untuk bahagian atas pula. Okey, so bahagian atas pun sama juga kaedah dia. Okey, kita just gamkan dia. Lugankan je. Saya dah nampak dah ni memang menjimatkan kos. Saya percaya kat rumah memang ramai yang menyimpan balang-balang, ribbon-ribbon macam tu. Kan? Kita boleh pakai semula. Boleh pakai semula. Sebab this is DIY. Do it yourself. Do it yourself. Okay, so apa yang ada dekat dalam almari gerobok you tu. Gerobok. Just pakaikan je kan. Okay. Yang itu adalah balang. Macam mana pula dengan bunga-bunga? Okey, kalau bunga pun macam tu juga. Kalau ada bunga-bunga yang lama kan. So you just basuhkan. Ataupun kalau you tak nak basuh, okey, ada satu tips yang I boleh bagikan. Alright. So you ambil bunga ni and then you masukkan dekat dalam garam. Dalam garam? Garam. Air garam ke garam? Garam kasar. Garam kasar letak je dalam tu. Masukkan dekat dalam, you kocak. Okey, and then dah jadi baru balik. Semula. Oh, begitu. So maksudnya yang habuk-habuk dekat bahagian dekat dalam yang lama kan, adalah 10 tahun ke 15 tahun lepas tu yang tak pernah dicuci. Okey, you masukkan and then hilang semua habuk-habuk yang ada dekat bunga. Dan menjimatkan masa sebab apa? Kalau biasanya kalau kita nak basuh semua tu kan, kita kena lap lah, kena jemur lah. Yang ini masukkan saja dekat garam, tapi lepas pakai garam tu jangan pakai untuk masak lah pula. Jangan pakai. Okey, balang. Okey, so balang ni Ii dah buat satu, okey. So actually kita ada yang dah siap ni kan. Okey, yang dah siap ni tengok. So Ii letakkan ribbon yang lace yang macam ni pula. So nampak sangat cantik kan? Dah jadi eksklusif. Yes. Walaupun sebelumnya biasa, tetapi dia akan jadi luar biasa. Ya, Lepas basuh kita dah dekor dia. Setiap tahun boleh tukar-tukar. Boleh tukar-tukar, kan? tak ada masalah. Okey, so letakkan je, nanti masukkan je biskut kuih muih dekat dalam tu. Tapi mungkin ada yang tanya macam kenapa kita kena hias kuih balang kita? Sebab apa macam orang mungkin fikir macam kuih balang je, kenapa kita nak hias-hias? Itulah jadi kita kata mood. Beza dari sebelum raya dengan masa raya. Okey, so at least kita ada hiasan untuk tetamu-tamu datang, bila dia tengok je kan, oh teringin aku nak rasa. Nak rasa kuih ni sedap ke tidak ni? Okey, Zaid nak tanya. Ini soalan serius tau. Mungkin ada orang ingat Zaid main-main, tapi ni Zaid serius. Kita dah berbual tentang balang. Lepas tu kita boleh buat sendiri untuk menampakkan balang tu lebih menarik. Tetapi sebenarnya pengisian kuih di dalam balang tu main peranan tak? Itu pun satu peranan yang penting lah actually. Okey, so kalau kata macam dengan balang yang besar kan, kita kena letaklah biskut-biskut, bukan yang terlalu kecil. Mungkin kuih-kuih yang agak besar sikit. Contoh. Contohnya macam dengan baulu ke, kuih bangkit ke kan. So dia nampak lagi penuh lah. Ataupun kalau kita ada maruku ke kan, so masukkan boleh dekat juga dalam. ke? Ya, boleh Fiona maruku. Ingatkan di Bali je boleh letak maruku kat dalam. Boleh, so, tak ada ada masalah. kuih-kuih tradisional dan ada kuih-kuih moden juga. Kan? So kuih-kuih moden tu kita boleh letakkan sebelah, kuih-kuih yang tradisional kita boleh letakkan sebelah. So warna-warni dari kuih muih itu pun akan timbulkan mood untuk nak merasa kuih tu. Bila kita sebut tentang kuih kan, terfikir pula ketupat. Ketupat ada letak dalam balang ke tak ada? Ketupat orang tak ada letak barang. Tak, bukan. Sabar. Okey, soalan saya bukan ketupat nak letak dalam balang. Okey, ketupat tu macam dari dulu sampai sekarang, ada tak macam mungkin sekarang kita ada trend-trend baru nak lipat ke apa ke kan? Ya, betul. Okey, kalau kita tengok balik, zaman dulu, kebanyakan mak-mak kita, nenek-nenek kita kan akan anyam ketupat. Betul. Ataupun kalau orang Kedah bahagian utara sana, akan buat ketupat palas. Ketupat palas. Ya, sedap ketupat palas. Okey. So jadi kalau ikutkan zaman sekarang ni dah berubah. Betul. Banyak yang dah ada yang instant punya. Kan ada yang orang cakap just masuk dalam periuk dah siap. Okey. Dah jadi kan. So maksudnya ada perbezaan dulu dan sekarang lah. Yang sekarang ni lebih orang cakap nak mudah. Okey, just tunjuk-tunjuk dah dapat. Kan. So preparation raya ni sebenarnya kalau Ii sendiri, Ii suka yang
lama punya. II tak suka Betul. yang sekarang-sekarang ni. Sebab II kalau macam ketupat pun II akan buat sendiri. Kalau macam II anyam sendiri? II anyam sendiri. Oh, yo. Ataupun ketupat palas tu II akan buat. Wow. Ketupat palas tu kan tak kisahlah pulut. Kan ada macam-macam jenis kan. Ada yang jenis pulut biasa, ada yang jenis berkacang kan. Ada juga yang jenis ada jagung kan. So variety. Bila Zack dengan Fiona, I don't know about you. Oh, I don't know about you Saya tak tahulah dengan Fiona awak kan. Tapi punya aura ni dia memberikan satu benda yang menarik, yang seronok kat kita kan. Itu yang kita nak kongsikanlah dekat kami, dekat studio ni, dekat penonton yang sedang menonton kan. Apakah motivasi yang terapkan dalam diri untuk terus macam kekal semangat dan sebagainya walaupun kita berada di dalam bulan puasa kan, kita tak ada alasan alamak tak payahlah tahun ni puasa raya sama tak boleh balik kampung apa semua. Macam apa yang bagi semangat tu kepada mungkin boleh kongsikan. Okey, actually mungkin motivasi itu timbul daripada hati II lah. Sebab II ni suka berkarya. Okey, so II ni memang suka buatkan sesuatu yang baik untuk II dan II bagikan kepada orang lain pula. So jadi dekat sini bila kita ada mood yang cantik, yang positif, so akan timbulkan segala benda-benda yang positif depan kita sendiri. Itu yang II terapkan dalam diri II. Wah, terima kasih. Itu nasihat kat kita, kat penonton kat rumah juga tu Fiona sebenarnya. Ya, baiklah, terima kasih II. Mungkin II boleh kongsikan IG supaya mereka boleh tanya-tanya II kalau ada soalan. InsyaAllah. Nak dapat energi positif II tu. So kalau siapa-siapa, actually II pun buat untuk wedding kan. So decoration everything pun II buat. So kalau pada siapa-siapa yang ingin berkongsi idea ataupun nak share dengan II, okey, bolehlah follow IG II, II Bridal, ataupun Facebook II Muhammad Az-Zahairi Airy. So boleh tengok dekat situlah. So macam-macam II ada buat dekorasi. Untuk sama ada wedding ataupun dekorasi bunga dan sebagainya. Yes, baiklah. Thank you. Terima kasih II. Okay, terima kasih juga Fiona. Terima kasih banyak II. Alright. Harap anda semua yang ada dekat rumah dapatlah serap ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh II tadi. Dan sekarang ni kita akan masuk ke segmen Jom Masuk TV. Jom kita tengok apa yang nak dikongsikan. Stresnya bila duduk dekat rumah, pagi, petang, siang, malam, anak-anak asyik tengok handphone aja. Kalau tak dapat, menangis sikit-sikit, merangkak, tiba-tiba berguling. Siapa ibu ayah di luar sana ada masalah macam ni? Lagi-lagi bulan Ramadan, tengah-tengah nak bangun sahur, tengah-tengah nak berbuka, menghadap gadget setiap masa. Inilah masalah ketagihan gadget yang dialami ramai anak-anak di luar sana. Jadi, Mami Hana hari ini nak memberi solusi yang lebih atraktif kepada ibu ayah di luar sana. Inilah masanya. Assalamualaikum, saya Hana Syahdan, pengasas Mami Hana. Hari ini Mami nak kongsikan perkara yang paling terbaik untuk anak-anak tukar gadget kepada Mami Hana. Mami bawakan begitu banyak produk di sini. My Islamic Book, My First Book, My Magic Book. Dan mungkin ramai yang terlupa ataupun tak tahu sebenarnya masalah sekiranya anak-anak ketagihan gadget ni. Satu, apa akan jadi? Rabun, boleh menyebabkan rabun, boleh menyebabkan buta, boleh menyebabkan saraf muka terganggu, perkembangan anak-anak, emosi anak-anak. Kalau perasan, siapa yang anak mereka sikit-sikit tantrum, berguling dekat lantai sebab tak dapat gadget. Bahaya. Mungkin ibu ayah tak nampak kesan awal ni, tapi Mami nak bagi tahu bahayanya gadget. Radiasi boleh menyebabkan kanser, terutama kepada anak-anak 60% lebih tinggi berbanding orang dewasa. Bayangkan kalau setiap masa dia pegang gadget, apa jadi dekat anak kita? Tapi ada tak ibu ayah dekat sini yang memang nak tengok anak mereka boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca doa dengan betul, surah dengan betul, solat dengan betul, kerana Mami Hana memberikan solusi lengkap untuk anak anda. Hari ini hari istimewa, kena call dulu nombor tertera, kena call WhatsApp segera. Sebab apa? Sebab Mami nak bagi 6 set, 6 unit buku ni dengan harga yang sangat istimewa. Harga asal RM308 sahaja, tapi Mami potong. Mami kasih RM158 sahaja hari ni. Hari ni adalah yang istimewa, boleh sampai COD, maknanya cash delivery sampai depan rumah. Jangan risau, kita nak bantu you guys. Okey, dalam My Islamic Book ni dia adalah berbunyi, bersuara, mempunyai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kalau Mami tekan,
boleh dengar. Jadi daripada sini boleh mengelakkan anak-anak yang masalah kelewatan percakapan, speech delay, anak-anak ketagihan gadget, terlampau banyak menghadap telefon. Inilah solusinya. Setiap muka surat ini 20 muka surat berbunyi dan ini adalah basic utama untuk anak-anak belajar Islam daripada awal. Macam mana nak kenali Al-Quran, macam mana nak belajar wuduk, solat. Kalau kat dalam ni lengkap doa harian. Inilah maksudnya belum terlambat kerana investment untuk anak-anak daripada mak ayah, berikan hadiah. Inilah maksudnya harga 3 unit ini, 6 unit. 3 unit pula tersasul. 6 unit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan free gift. Dan hari ini siapa yang boleh dapatkan dengan Mami Hana, kita ada barang kemas, kita ada loket dan juga cincin. Harga semua ni RM158 sahaja untuk 6 unit. Kena call segera, kena WhatsApp sekarang, boleh dapatkan dengan dropship Mami Hana ataupun boleh jadi dropship Mami Hana seluruh Malaysia. Call sekarang, WhatsApp sekarang. My Islamic Book berbunyi 1 buku. Okey, kalau Mami tekan nanti boleh dengar. Yang My First Book pun berbunyi. Yang ini kita bagi sekali bateri, kita bagi pen sekali. Set lengkap 6 unit dengan satu harga RM308. Kita potong RM158 saja untuk memberi solusi kepada mak ayah di luar sana. Call sekarang, WhatsApp segera. Boleh pergi dekat website, boleh pergi dekat IG. Mami tunggu you guys untuk bantu ibu ayah yang ada sekarang. WhatsApp sekarang, Mami tunggu tau. Call sekarang ni. My Islamic Book membantu you guys. 6 unit, satu harga. Boleh dapatkan sekarang. Jom tukar gadget kepada Mami Hana. Yes. Baiklah, info lanjut boleh dapatkan Luar biasa. di Mami Hana punya website. Fiona, Okey. Zed daripada sini macam terus macam Okey. luar biasa. Itulah dia. Fiona pula ada benda nak kongsikan bersama dengan anda yang ada di rumah. Okey, iaitu Pharma Niaga. Okey, kapsul ini akan membawa anda untuk mengenali Muhammad Izwan Ishak, pengurus besar kilang milik Pharma Niaga Berhad di Bangi yang pengeluarannya tahunannya boleh mencapai sehingga 3 bilion tablet ubat. Jom kita sama-sama saksikan. Pharma Niaga Berhad antara teraju utama dalam industri farmaseutical negara. Organisasi besarnya merangkumi pelbagai bahagian. Yang paling utama, bahagian pembuatan produk medikalnya. Nama saya Muhammad Izwan bin Ishak. Saya bertugas di Pharma Niaga Manufacturing Berhad, Bangi. Dengan pengalaman 20 tahun dalam bidang farmaseutical, Muhammad Izwan Ishak diberi mandat untuk memantau operasi kilang terbesar milik Pharma Niaga Berhad bertempat di Bangi, Selangor. Tugas saya kena memastikan overall operation di kilang ini patuh daripada segi compliance dia, operation dia, output dia. Pharma Niaga ni kita ada oral solid dosage, kita ada glycol product dan kita pun ada antibiotik. So in term of capacity kita boleh produce up to 3 billion tablet setahun. So untuk gowning ni kita akan pakai untuk satu proses saja. Okey, dan kita kena cuci setiap kali habis shift. Bagi menghasilkan produk berkualiti tinggi, fasiliti kilang pembuatan perlu mengikut piawai yang ditetapkan Badan Berwajib. Untuk memastikan operasi berjalan lancar, Izwan lebih gemar turun padang. Okay, apa yang saya suka pasal proses blistering ni, daripada tablet, dia keluar sebagai bentuk finish pack, mana barang siap sudah. Sebanyak 186 produk perubatan dihasilkan di sini. Operasi perlu dipantau ketat dan mengikut garisan panduan Good Manufacturing Practice atau GMP. Tujuan kita kod ni untuk produk-produk yang sensitif dengan light, sensitif dengan moisture, produk yang pahit, ataupun coating ni memudahkan untuk kita telan lah. Bersama tenaga kerja seramai 415 orang, Izwan menganggap mereka sebagai satu keluarga besar. Saya suka berada di dalam lab ataupun warehouse bersama staff. Dengan pengalaman saya ada ni 20 tahun dalam industri ni, so saya boleh troubleshoot. Saya boleh share knowledge saya dengan staff. Kita buat ubat untuk kita menyihatkan orang. Dan ubat yang kita buat tu kenalah a good quality punya ubat. Bila saya puas apabila ubat yang kita buat tu result dia okey, meet kita punya deadline to the customer, sampai di sana mana saya lega. Komitmen Izwan Ishak bersama pekerjanya dalam menghasilkan produk berkualiti tinggi adalah contoh terbaik visi Pharma Niaga dalam usahanya menerajui sektor farmaseutical negara.
Yes, macam-macam lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Idea atau mungkin anda ada idea nak dikongsikan bersama dengan kami, teruskan beri komen di ruangan chat di Facebook. Apapun kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes. Alright guys, kembali lagi dengan kami di Borak Kopitiam. Zack tengah pancing. Macam pelik pula Zack tengah pancing Fiona. Macam tak kena. Apa Zack? Sambung Fiona. Okey, baiklah. Anda semua, maafkan Zack di awal pagi ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang tips-tips dekorasi menjelang raya ni, okey, stay tune dengan kita. Sebab apa? Sekarang ni kita nak masuk sekali ke segmen Jom Masuk TV. Ada apa? Jom kita tengok. Assalamualaikum. Saya dari Vigo lebih ringan dari semalam. Tahukah anda Vigo hanya shake sehari sekali sahaja, maka anda akan kekal cergas sepanjang hari dan bertenaga sepanjang hari untuk mendapatkan saiz yang ideal. Tahukah anda Vigo mengandungi Morozil, Omega 3, vitamin C, folic acid, mineral premix dan juga bahan-bahan yang premium. Okeylah, hari ini Vigo ingin menawarkan 3 tawaran yang menarik. Tawaran yang pertama, nak menang duit raya tak? Okey, sementara itu nombor akan tertera di kaca TV anda. Rakam ya, sebab kita akan buat tawaran-tawaran promosi yang menarik sehingga ke hujung slot ini. Okeylah, tawaran yang pertama, duit raya. Nak menang duit raya tak? Hanya 5 orang sahaja yang kami tawarkan. Caranya, anda selfie di depan kaca TV anda sekarang, anda tag di Vigo FB, Vigo Malaysia dan IG Vigo Malaysia berserta tag 3 rakan anda. Ingat ya, postkan secara publik. Kami akan hubungi anda. Okey, tawaran yang kedua, menjadi rakan niaga Vigo. Masa inilah untuk anda mendapat income yang lebih. Tahukah anda juga Vigo sedang aktif mempromosi di rangkaian TV dan radio di seluruh Malaysia untuk boost income anda. Dalam masa yang sama juga, anda boleh menjana income yang bagus. Untuk stokis dan master stokis, jom sertai kami sebab kami ada plan yang hebat. Tawaran yang ketiga pula ialah promosi harga yang sangat menarik. Sambil membeli, anda akan menang cabutan bertuah gelang tangan emas bernilai RM2,000. Promosi yang pertama ialah trial pack pada harga RM70 dan free postage ya. Promosi yang kedua, beli sekotak pada harga RM130. Harga asal ialah RM159. Hari ini promosi hebat, free postage dan free gift. Dan akhir sekali promosi kita ialah beli 2 percuma 1. Dan juga untuk pengetahuan anda akan dapat free gift dan free postage. Jom gunakan Vigo shake sehari sekali saja. Anda akan kekal cergas sepanjang hari. Jangan lupa cabutan bertuah dan juga wang duit raya. Bye. Alright. Yes, bye. Okey, kalau kita dah tengok macam mana kita nak hias balang-balang kuih raya. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak hias meja buffet raya kita pula nanti. Dan sebab itulah kita dah jemput 2 orang tetamu yang cukup istimewa bersama dengan kita. Okey, kita ada Siti Hufaida Muhammad Sharif dan juga Siti Syazwani Muhammad Hussein di sini. Betul. Atau lebih mesra dengan panggilan Faida dan juga Wani. Alright. Jadi hari ini kita nak bertanyakan sedikitlah tentang meja buffet ni, perhiasan dan sebagainya. Kita mula dengan Faida dulu kan. Sebenarnya meja buffet ni, dia ada tak tema-tema tertentu untuk kita hias? Assalamualaikum. Terima kasih, saya Faida. Founder kepada Aina & Co Party and Such. Kita specialize dalam menghias dekorasi candy buffet dalam setiap majlis mengikut tema lah dan upacara. Okey, untuk setiap memang perlu pentingnya tema tu. Mula-mula selalu soalan yang kita tanya dengan customer pun, apa temanya? Bila dia dah beritahu tema, baru kita elaborate apa yang kita boleh provide dan apa yang kita akan dekor untuk candy buffet mereka. Okey, macam tadi Faida Faida ada sebut tentang kepentingnya ada tema. Tema satu hal. Satu lagi ni, yang ini kita panggil meja buffet raya ya? Buffet raya. Buffet raya. Okey, jadi apakah kelebihan bila kita buat ataupun ada buffet raya ni? Okey,
Sebenarnya buffet raya ni adalah added value untuk setiap macam tuan rumah. Tuan rumah ataupun dekat hotel ke, dekat sesuatu majlis hari raya. So bila ada buffet raya tu kita akan dekor cantik-cantik ikut tema raya. Dan kita letaklah segala-galanya makanan yang berkonsepkan raya. Kuih raya especially. Lepas tu adalah ketupat, lemang, semua kita dekor cantik, extra special sikit untuk menarik perhatian tetamu kita. Alright, cakap pasal extra special kan. Cakap pasal extra special ni luar biasa kan ni sebab yelah banyak sangat special depan ni tapi kita puasa tak boleh buat apa-apa. Okey, Wani, mungkin Wani boleh kongsikan apa yang kita ada dekat studio sekarang ni yang mungkin Wani boleh elaborate lagi keistimewaannya. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, apa yang kita ada dekat depan ni, kita ada kuih raya lah. Selalu kalau raya kita sinonim dengan biskut raya, kuih raya. Yes. Kan? Okey, kat depan ni lah dari 2 cups of cookies, kita punya kuih raya sendiri. So kita akan letak beberapa jenis kuih raya baru nampak menarik. Meja buffet tu. Okay, selain tu kita ada rempeyek ni, kita ada kuah kacang. Kuah kacang? Kuah kacang. Kuah kacang tuan-tuan. Sekarang senang je. Kuah kacang instant je. Kuah kacang tak kalut. Okey. Ada 2 flavor lah, pedas dan juga manis. Lepas tu macam biasa, ketupat. Ketupat mesti biasa untuk raya. Ketupat tu macam mesti simbol. Macam memang dia kena ada. Baru macam okey raya. Raya. Lepas tu kerepek-kerepek. Itulah macam apa yang berkaitan dengan raya. Kita akan cuba dekor, kita letak. Okey, yang ini adalah kuih-kuih. Tapi macam mana pula dengan dekorasi aksesoris antara contohnya macam kalau kita tengok ketupat yang besar ni kan. Bulan ni pun. Yang ini macam mana pula semua? Okey, selalunya macam ni. Saya bila dia dah cakap tema raya untuk majlis dia, dan saya akan cakap kita ni nak attract siapa? Nak attract dewasa ke atau kanak-kanak? More tu mana? Matu selalunya kalau candy buffet yang tuan rumah nak, dia akan cakap bagi budak-budak happy apa semua. Okey, kalau saya selalu macam kita orang memang Aina & Co, Party & Such memang specialize kanak-kanak punya birthday dan bertema kan. So kalau raya pun kita boleh buat kasih attract kanak-kanak juga dekat meja candy buffet. So kuih raya tu kuih yang sedap-sedap, coklat, kuih-kuih raya. Apa tu ada candy sikit, ada makanan yang semua golongan boleh makan lah. Semua golongan. Semua. Kadang-kadang candy buffet raya pun dia orang buat tempat photo booth untuk bergambar. Sebab kita hias dekor cantik-cantik. Selalu itulah tujuannya dia adakan candy buffet raya macam tu. Okey, macam Wani kan, apakah keistimewaan raya yang paling Wani tak sabar untuk jumpa Syawal tu kenapa? Family lah, berkumpul dengan family. Kita sambut raya family. Baju sama-sama, macam mana cakap tema. Kita mesti bertema. Family kita orang mesti bertema. Apa-apa pun kena tema. Kita tema kan Kak Maida. Kenapa tema tu memainkan peranan yang penting? Padahal boleh je macam letak je lah kuah kacang ke kuih ke letak je lah. Kenapa penting sangat untuk kita letak dekorasi dan sebagainya. Selain daripada mood. Selain daripada mood. Betul. Bila mood tu memang penting lah yang utama lah sebenarnya. Tapi bila bertema tu maksudnya kita ada macam kita tunjukkan kesepakatan family sebenarnya. Satu lagi, hari raya adalah hari yang paling special setahun sekali. So apa salahnya satu family, Kak Long, Kak Angah yang jauh-jauh bila berkumpul pakai baju sama-sama. Kita bergambar sama-sama dan kita ada ruangan khas candy buffet untuk family juga walaupun di kalangan kita saja. Okey, selain daripada meja buffet kan, apatah lagi aktiviti ataupun khidmat daripada pihak Faida dan Wani kan, apa yang diorang suka selain daripada dekorasi buffet ni? Aina & Co dia meliputi dekorasi lah paling utamanya. Dekorasi dari segala jenis. Kalau hari raya kita ada, kadang-kadang ada juga tuan rumah yang hari raya dia kata kita nak ada permainan untuk kanak-kanak juga. Kita sediakan ruangan untuk kanak-kanak. So kita sediakan meja dan kursi kecil untuk anak-anak. So maknanya ruang khas. Ibu bapa makan dekat meja utama, anak-anak ada di ruangan khas. Kita dekorlah raya kat situ. And then lepas tu akan ada seorang jagalah. Yes, adalah orang monitor
Wani ke yang jaga? Jaga. Jaga kita wanita je. Mungkin macam kalau dulu kita boleh praktiskan macam kita adakan majlis-majlis, ada nak buat macam-macam kan. Tapi kita semua sedia maklum sekarang ni kita dalam keadaan pandemik. So macam mana dengan penerimaan pelanggan ataupun macam respon-respon daripada pelanggan? Memang jujur sekarang agak kurang lah. Tapi ada. Tapi ada permintaan. Kita ikut apa yang diorang nak dengan keadaan sekarang. Contohnya kalau macam yang dekor raya ni, dekat rumah pun kita boleh buat simple tapi special untuk raya. Untuk family kita sambut sama-sama. Apa pun kita ikutlah keadaan sekarang. Ikut permintaan pelanggan. Ikut permintaan sekarang. Macam tadi sebelum kita bersiar langsung tadi kan, saya sempat berborak dengan Faida dengan Wani. Rupanya mereka sepupu. Itu yang kita nak tahu. Macam mana permulaannya? Bagaimanakah Aina & Co ni boleh ada? Sebab perbualan di antara sepupu-sepupu ni. Kenapa kata okey, kita nak buat inilah. Macam mana boleh mula tu? Okay, saya cerita. Saya yang mulakan dulu sejak 2012-2014 itulah. Daripada jadi anak saya. Kemudian 8 tahun saya buat seorang. Buat seorang tapi saya tahun lepas tahun lepas betul Syazwani macam dia pun suri rumah sebelum ni, and then dia selalunya dia tolong dia jadi dulu kru saya lah. So tahun lepas saya cakap dengan dia cakap apa yang dia boleh contribute semua. Saya cakap okey, jom kita sama-sama. Saya cakap jadi successor saya. Minat. Dan family kita orang ni memang selalu buat event, selalu memang guna khidmat kita orang. Saya pun guna khidmat dia dulu. Masing-masing lah. Okey, jom kita sama-sama tengok apakah Instagram Aina & Co. Okey, supaya mereka yang kokot ada majlis nak jemput untuk buatkan, boleh panggil Instagramnya. Oh, ni dah Aina & Co. Aina & Co Party and Such. Okey. Jadi kalau nak tengok Faida punya Instagram, Wani punya Instagram, bolehlah stok sendiri daripada situ. Boleh. Adalah kot. Tambahkan follower. Tambahkan follower. Baik, terima kasih banyak-banyak Faida, Wani. Semoga segalanya dipermudahkan dan selamat berpuasa juga. Terima kasih. Okey, baiklah bagi anda semua sekarang ni kita nak masuk ke segmen Jom Masuk TV sekali lagi. Belum lagi tu. Kita nak kongsikan tentang kad raya. Kad raya nak dekor lagi. Jom, satu lagi perhiasan. Jom sama-sama kita saksikan. So, hari ini topik kita tentang dekorasi. So, satu lagi benda yang menarik adalah kad raya. Berada di talian, kita ada Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Fatin boleh ceritakan macam mana boleh buat kad raya ni sebenarnya? Pada awalnya, saya terfikir untuk buat kad raya ni sebenarnya sebab cadangan seorang kawan. Bila kawan saya cadangkan, apa kata letakkan lukisan saya ni atas kad raya. Saya pun rasa macam, why not saya cuba kan? Mungkin konsep yang diketengahkan ni macam mana? Sebenarnya kalau boleh nak ketengahkan konsep yang berdasarkan isu-isu semasa. Misalnya macam untuk tahun ni, ada buat 4 tema. Salah satu tema tu memang saya tujukan khas buat para frontliner kita, iaitu tema hero kita. Ada juga tema Minangkabau, kemudian ada tema Juadah Raya dengan masjid kita. Tapi kalau macam Syikir paling suka masjid kita. Dia rasa macam something yang catchy lah. Cuma masjid kita macam nak mendirikan rumah tangga pun ada. Cuma jodoh tu dah tak ada lagi. Itulah, boleh beli masjid kita ni bagi dekat jodoh. Mungkin, insyaAllah, amin. Kalau macam Fatin sendiri, macam nak buat kad raya ni? Sebenarnya kita mulakan dengan pemilihan konsep dulu. Daripada bila kita dah tahu konsep yang kita nak bawakan tu, kami akan sediakan draft idea secara manual atas kertas. Bila dah finalisekan idea, kami akan scan lukisan tu, kemudian export ke dalam Procreate untuk touch up lines, tebalkan lines, and then last sekali masuk ke dalam Photoshop untuk tambah background, tambah elemen. Kiranya kan korang akan lukis lah dulu kat kertas, kiranya macam tekap lah benda tu kan? Dia masuk dalam iPad, betul tak? Ya, betul. Kemudian dari segi kad raya ni sendiri, salah satu kekuatan dia dan keistimewaan dia adalah sebab memang dia hand drawn. Boleh rasa dia punya keaslian dia tu. Boleh nampak stroke lukisan atas tu. Kemudian saya sendiri sebagai architecture student, memang saya cuba applykan architectural knowledge saya dalam ni. Jadinya saya rasa design ni agak well composed, agak interesting, dan juga dari segi warna dia vibrant dan orang tengok tu insya-Allah tertarik lah. And boleh sebagai dekorasi. Yes, betul, setuju. Kenapalah memilih untuk membuat kad raya? Sebab kalau kita tahu kad raya ni dah tak ramai orang guna sekarang kan. Kenapa still nak popularkan benda yang dah tak popular? Pertama sekali memang saya setuju dengan apa yang Cik cakap tu. Memang, tapi sejujurnya deep down bagi saya rindukan lagi kad raya tu. Saya rasa sangat
nostalgia dia tu kan. Bila kita dapat kad raya tu best tau. Dia punya feeling tu lain. Macam orang cakap boleh hantar WhatsApp, boleh hantar email. Tapi kalau macam tu, apa yang bezakan raya dengan hari biasa kan? Hari biasa pun kita dah WhatsApp, betul tak? Hari raya ni kita nak specialkan lagi, kita hantarlah something kan sebagai hadiah dekat orang sayang. Fatin kata kalau dapat kad raya tu memang best. Tapi harapnya dapatlah satu nanti. Boleh saya akan hantar, boleh Shikin. Abang terima kasih Fatin atas perkongsian tentang dekorasi kad raya, cara nak buat kad raya ni. Terima kasih juga kepada Shikin sebab sudi jemput saya. Terima kasih Wah, betul lah, best lah. Apa yang membezakan hari raya dengan hari biasa adalah bila kita hantar kad raya kepada orang. Hari biasa kita dah WhatsApp. Belum lagi. Belum lagi. Baik guys, masih lagi dengan kami di Borak Kopitiam. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan lagi bersama dengan anda di segmen JMTV. Ada apa kali ini? Jom kita saksikan. Hai, anda rasa lesu bila balik kerja? Rasa rimas, badan berpeluh-peluh, melekit dan juga berlengas. Jadi sebelum tu snap gambar dulu nombor telefon yang tertera di kaca TV anda sekarang untuk hubungi kami sekejap lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq dari tim MMG. Hari ini saya bawakan satu produk mandian herba yang sangat fresh iaitu Bidara Lemon ataupun Bigman kepada anda. Apa yang bestnya Bidara Lemon ni? Bahan-bahan yang premium seperti bidara, lemon essential oil dan juga ginseng yang boleh menyegarkan tubuh badan anda sekaligus membersihkan kulit dengan lebih selamat. Bigman ni berdaftar dengan KKM dan tiada bahan-bahan kimia terlarang di dalamnya. Bigman ni juga tiada SLS dan bebas daripada paraben. Sangat sesuai digunakan untuk semua golongan, terutamanya ibu-ibu yang berpantang. Bigman ni datang dalam dua saiz yang berbeza iaitu 250 ml dan 60 ml. 250 ml ni RM45 sebotol dan 60 ml ni RM15.90 sebotol. Namun untuk tawaran khas pada hari ini, pembelian 2 botol Bigman bersaiz besar ni hanya RM80 sahaja dan 3 botol Bigman bersaiz kecil hanya RM39 sahaja. Dibuka juga peluang untuk menjana pendapatan bersama kami hanya bermodalkan serendah RM80 sahaja. Boleh terus hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda sekarang dan boleh juga layari laman web kami, Facebook page, juga IG yang tertera di kaca TV anda sekarang. Jadi, cepat-cepat, apa tunggu lagi? Belikan sekali untuk mak ayah, adik-beradik, sahabat handai dan juga jiran. Okey? So, tolong dapatkan sekarang. Jangan tunggu lagi. Belikan sekali untuk mak ayah, adik-beradik, sahabat anda dan juga jiran anda. Okey? So, ini adalah mandian bidara kita yang sangat fresh. Rugi kalau tak guna. Rugi kalau tak rasa. Okey? Alright. Terima kasih banyak-banyak Syafiq. Itu dia luar biasa. Jadi anda semua jangan lupa kalau berminat, call terus. Okay? Jadi kita akan kongsikan lagi bersama dengan anda dekorasi menjelang raya. Kita masih lagi di bulan Ramadan. Jangan makan, okey? Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yeza, terima kasih guys. Masih lagi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Kita akan terus kongsikan bersama dengan anda idea-idea untuk dekorasi menjelang Hari Raya akan tiba. Tapi sebelum itu, Zain nak kongsikan bersama dengan anda terutama yang suka tengok TV, yang suka tengok drama dan cerita-cerita yang menarik. Baiklah, ini dia. Setelah kematian ibu bapa, Fira terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga adiknya yang masih kecil dan kehadiran Afan yang melama ketika Fira dalam kekalutan. Menambah lagi keresahan, mampukah cinta meredakan segala dugaan? Dan jangan lupa saksikan Sabarlah Dua Hati mulai 28 April setiap hari 7 malam hanya di
TV3. Ya. Jadi kalau anda sementara nak tunggu berbuka puasa apa semua, bolehlah saksikan drama Akasia Sabarlah Dua Hayati. Mulai 28 April, setiap hari 7 malam. Salam sayang di Akasia TV3. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke segmen Jom Masuk TV sekali lagi. Jom kita tengok kali ini produk apa yang ingin mereka perkenalkan. Ya, Assalamualaikum dan juga selamat pagi anda bersama saya Syekh Yahya Jamil dan juga Datuk Haris kita. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk, kita kat mana Datuk? Lokasi yang sama juga di Cerak Selatan. Ya, kita ada dua hidangan istimewa daripada restoran ini iaitu chicken salted egg dan juga nasi timbel. Memang enak sedap dan baik. Okey, kita terus pada promosikan produk kita. Datuk Aris Burger. Yang pastinya untuk anda juga ya, Aris Burger ada 4 kilo burger dia. Pertama dengan Aris Burger daging. Yang keduanya kita ada ayam. Dan ketiganya kita ada kambing. Dan pasti yang terakhirnya ada ayam kampung. Yang pertama ni Chef, saya tak pernah dengar lagi. Dan burger ayam kampung ni telah diiktirafkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, satu-satunya syarikat yang mengeluarkan produk ayam kampung di Malaysia. Kita ada daging kisar, daging ayam kisar. Ayam kisar ni 400 gram Chef. 400 gram. Lepas tu kita ada juga yang 800 gram. Ya, bulat selain daripada ayam tak lengkap, kena ada daging Chef. Ya, betul. Kepada anda nak masak apa, buat spaghetti, ini yang terbaik. Okey, yang ni 400 gram, ini 800 gram. Istimewanya daging dan ayam kisar keluaran Aris Burger 100% kandungan daging. Ya, Datuk, sebelum itu Datuk. Ya, saya. Di mana dapat benda ni tu? Di mana kita ada di Ion Beat, kita ada di EA Mall, kita ada Maidin, kita ada Sogo, kita ada Checkers, kita ada Billion. Banyak lagi. Kalau misalnya nak sebut memang tak tersenarai. Kalau misalnya tuan-tuan perlukan sebarang info secara terperinci lagi, boleh layari website Aris Burger, www.arisprop.asia. Kita juga ada Facebook aris.burger, kita ada juga IG, kita ada juga Facebook yang secara keseluruhan Aris Prop Holding Sdn Bhd. Syarikat ada membangunkan satu program untuk membantu usahawan-usahawan patah lagi dalam keadaan sekarang ni COVID. Kita membuka stall peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi kepada sesiapa yang inginkan mencuburi bidang pembangunan usahawan Aris Burger, boleh hubungi pihak kami. Kita akan bagi penerangan terperinci. Tak ada pengalaman, tak ada duit, tak ada apa-apa pun, kita akan bantu semua. Ya, betul Datuk. Aris Burger semestinya Aris, sedap dan berkualiti. Yum. Ya Zat, terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama dengan kami sampai sekarang. Kita belum habis lagi. Macam-macam kita dah kongsikan bersama dengan anda. Yang terakhir sekali ini adalah satu idea yang menarik di mana photo booth raya. Banyaklah yang kita kongsikan. Fiona, cakap pasal photo booth raya kan. Apa yang Fiona ingat? Foto booth kan, bila kita cakap pasal foto booth ni, ingatkan time-time macam kahwin ataupun majlis-majlis nak celebrate something, baru kita ada foto booth. Tak sangka tahun ni kan ada pula idea foto booth ketika raya. Macam mana rupa dia Kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena jemput tuan punya lah. Okey, sekarang ni kita ada Nur Aimi Muhammad Nordin bersama kami. Okey, inilah foto booth beliau sebenarnya. Okey, sebenarnya sejak bila foto booth ni popular digunakan time-time hari raya? Okey, baik. Terima kasih Fiona. Betul Fiona cakap. Foto booth ni kebiasaannya kita selalu lihat dekat majlis-majlis perkahwinan, pre-wedding. Bila kita pergi ke satu wedding, kita nampak ada satu corner ni khas untuk kita mengambil gambar. Dan siap dengan props-props yang cantik tu kita ambil gambar. So itu foto booth untuk majlis perkahwinan. Tapi sekarang ni sudah menjadi trend baru dan semakin popular untuk mengadakan foto booth di majlis hari raya. Sebab sudah ada banyak kesedaran di mana foto booth ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk create the right ambience, mood yang sesuai untuk kita rasa gembira dan berseronok di hari raya. So foto booth ini menjadi satu platform yang di mana kita dapat mengambil gambar dan sebab foto booth itu dihiasi dengan dekorasi-dekorasi yang tertentu dengan elemen-elemen hari raya. So gambar kita secara automatik akan jadi lebih cantik, lebih menarik, lebih ceria. So gambar-gambar itu dapat capture momen-momen kita menyambut hari raya dan dapat jadikan kenangan sampai bila-bila. So itu sangat-sangat bermakna dan saya rasa itulah yang menjadi penyebab ramai orang sekarang sedar akan kepentingan foto booth masa hari raya.
Okey, Amy, yang nampak sekarang ni yang saya tengok dekat TV ni pun, ini hiasan Amy buat sendiri kan dengan motor Vespa tu semua? Sendiri buat? Cuma saya tak reti bawa motor Vespa je. Tak ada lesen. Okey, jadi kalau Zack lah kan. Kalau Zack bila dengar photo booth dia, Zack terbayang green screen je sebenarnya. Tapi bila nampak Amy bawa dengan props yang ada ni, ini satu benda yang luar biasa juga. Mungkin Amy boleh kongsikan apakah kelebihan photo booth raya ni dibandingkan dengan photo booth yang biasa kita ada, yang kita nampak. Okey, so photo booth seperti foto booth hari raya ni, keistimewaannya adalah kita dapat merealisasikan atau membawa environment raya itu sendiri. So kita decorate dengan elemen-elemen yang sudah sinonim dengan hari raya seperti dengan tudung saji, dengan pelita dekat sini, ada periuk buluh untuk kacau dodol, masak rendang, macam Zack kata ada buluh lemang kita tengah masak dekat sini, dan macam-macam lagi. Ada kuih raya, ada kerosene lamp, ada tiffin untuk kita bawa balik makanan yang banyak di hari raya tu. So ini disusun dan digubah secara harmoni untuk menghasilkan foto booth kita pada hari ini. So saya rasa inilah antara keistimewaan foto booth hari raya. Saya boleh nampak kan sebenarnya, sorry Zack, kelebihan kita buat foto booth ketika hari raya ni, kita menjimatkan satu kerja, iaitu cat dinding rumah. Betul. Betul. Cat dinding dah lah. Bukannya murah kan. So kadang-kadang kita dah pakai cantik-cantik. Kita dah pakai lawa-lawa. Yang lelaki dah pakai baju Melayu segak-segak. Lepas tu kita dah makan. Kita dah bermaaf-maafan. Last kali kita nak ambil gambar. Kan? Kita nak abadikan kenangan tu. So kadang-kadang kita rasa macam alamak. Spoil lah gambar background ni. Sangat plain. So dengan ada photo booth ini dapat menceriakan lagi gambar kita, latar belakang kita sudah cantik dan automatik gambar kita akan jadi lebih cantik, lebih ceria dan sesuai. Okey, tadi apa tu Amy, bila saya tengok kan macam-macam yang dikongsikan tadi, bila kita dapat tengok sedikit footage kat TV kan, nampak macam-macam punya dekorasi. Tapi dari segi dekorasi tu, adakah bergantung pada mood orang yang suruh Amy buat ke, ataupun Amy tengok macam rumah dia macam ni, okey kita buat macam ni ke, macam mana? Dia bergantung pada banyak faktor lah. Macam Zack kata, semua itu memainkan peranan yang penting. Tapi kalau klien itu sudah engage kita untuk membuat sebuah photo booth, kita seeloknya mengikut cita rasa dia. Sebab cita rasa orang semua berbeza-beza. You mungkin suka manis, you mungkin suka makan pedas. So kita kena ikut cita rasa dia, at the same time untuk dapat balance yang sesuai, mengikut cita rasa umum. So kita akan adjust accordingly dan kita akan buat sampai berpuas hatilah. Dan yang penting sepanjang proses itu kita bergembira. There's no right or wrong way in decorating. Semua ini atas hasil kreativiti masing-masing. Dan kita adjust accordingly dan in the end product insya-Allah akan nampak lebih cantik lah. Okey, bila Amy sebut tentang kreativiti masing-masing, okey, saya tengah bayangkan kalau dekat rumah saya, corner manakah sesuai untuk saya letak foto booth ni? Janganlah gelap kan. Betul lah. Kalau Corner saya mana? dekat rumah nak letak macam mana, dekat mana corner dia? Kalau dekat pejabat pula, macam mana dan dekat ruang mana yang lebih sesuai untuk letak? Okey, kalau di kawasan rumah, seeloknya kawasan yang ada kawasan lapang. Tapi kalau tak ada kawasan lapang di dalam rumah, di luar rumah pun boleh kalau ada laman. So, photo booth ini sangat versatile, sangat mobile. Kita boleh bawa ke mana-mana. Kalau tak semestinya kita buat indoor, kita boleh buat outdoor juga. Itu untuk rumah. Lepas tu kalau untuk office, kita boleh buat di lobby, kita boleh buat di event space, kita boleh buat di meeting room. Sebenarnya di mana-mana saja. Dia sangat-sangat versatile dan tiada limitation for photo booth ini. So anywhere pun boleh. Alright. Jadi selain daripada foto booth raya kan, macam sekarang kita selalu nampak foto booth raya dan sebagainya kan. Selain daripada tema raya, Amy, tema apa lagi yang selalu pelanggan minta Amy buat selain daripada raya ni? Baik. Tema raya ni kan sekali setahun je. So sebenarnya ada banyak lagi perayaan yang kita boleh buat photo booth ini. Contohnya majlis hari jadi kanak-kanak. Itu antara yang paling popular lah. So untuk majlis hari jadi kanak-kanak, kebiasaannya kita akan buat tema kartun karakter. Kartun karakter atau movie karakter yang disuka. Kadang-kadang kita akan buat tema safari, tema under the sea, ikut minat dan cita rasa kanak-kanak tu. Tapi kan Amy, yelah kita tahulah foto booth kan, memang nama sendiri pun foto bergambar. Ada tak pelanggan yang dia minta foto booth tapi bukan untuk bergambar, just hiasan semata-mata? Ada tak yang macam tu?
Ada je. Ada. Kita tak semestinya kena bergambar pun betul. Itu terpulang pada keperluan masing-masing. Tapi jaranglah yang bila dah letak tu tak bergambar. Mesti bergambar sebab sayang. Dia cantik dan perlu diabadikan dalam gambar. Kalau kita tengok kan macam contohnya saya lagi nak ambil inspirasi kan. Konon dah jemput datang. Okey, kalau dekat rumah saya rasa macam saya nak hias sendiri photo booth tu. Boleh tak Aimi kongsikan antara barang-barang yang saya boleh curi daripada dapur ke, depan rumah jiran ke? Tidaklah curi kan. Bagi idea apakah yang saya perlu ada untuk hias dan simple, tak payah besar-besar ke. Okey, sebenarnya sekarang ni trend untuk orang DIY, cuba sendiri. Dan I think it's a good opportunity untuk you test your creativity. So sebenarnya secara sedar tak sedar kita dah ada banyak bahan di rumah. Tak perasan dia. Tak perasan, betul. Contohnya kalau kita ada kad raya, jangan buang. Gantung kat dinding. Ampau paket yang kita ada, selang sili dengan kad raya tu. Itu dah jadi cantik. Bila Aimi sebut benda ni, saya dah mula berdebar-debar. Saya tak fikir mana kad raya saya. Fiona simpan lagi kad raya lama-lama? Tidak. Dah lama tak pakai kad raya. Kan? Tak, tapi sebenarnya dulu Aimi, Zack simpan tau. Dan bila Aimi bangkitkan benda ni balik, mulalah Zack memikirkan benda nak buka store lepas dia. ni Zack keluarkan, lepas tu kita gantung. Boleh jadi photo booth. Letak dekat dinding je kan? Ya, cantik. Lepas tu sekarang ni trend yang terbaru adalah dekor dengan menggunakan balloons. Menggunakan belon. Ini baru. Tapi belon dia sinonim dengan birthday party, hari jadi. Jadi bila kita pakai ketika hari raya, adakah dia relevan ke tidak? Okey. So ini untuk mereka yang lebih sukakan something new, something trendy. So what you can do is dalam belon-belon tu sorokkan duit raya. Dalam belon sorokkan duit raya? Ya, dalam raya. belon tu. Masa kita tiup tu, sebelum tu kita masukkan duit raya. Atau kalau nak masukkan gula-gula. Lepas tu bila kita dah siap dekor, kita bagi peluang untuk kanak-kanak pecahkan satu belon dan kita tengok apa duit raya yang dia dapat. Itu surprise dekat situ. So memang itu Aimi pernah buat tak? Mestilah. Pernah buat. Sebab saya rasa kalau dalam fasa sekarang ni, kalau Aimi buat game tu, mak bapak yang akan pecahkan belon tu. Itu memang menjadi sambutan. Yang dewasa pun turut bergembira. Wih, itu idea menarik. Saya tak pernah terfikir sebenarnya. Saya share dengan Borak Kopitiam. Terima kasih banyak. Lepas ni kita boleh buat macam tu. Waktu nak ambil payment, suruh letak dalam belon. Mana tahu dapat yang banyak punya. Dia main-main dengan payment pula. Aduh, kena sentuh sikit-sikit. Mana tahu rezeki dapat awal. Nak raya kan. Okey, Aimi. Okey, sempena bulan Ramadan sebab kita berada di fasa Ramadan kan. Ramai kita tahu kita mungkin boleh ataupun mungkin tidak boleh untuk kita rentas sendiri di balik kampung dan sebagainya. Dari segi permintaan pelanggan, ada tak yang dah mula macam call Aimi ke nak buat foto booth raya ni semua macam mana? Ada kesambutan dari segi Aimi sekarang? Berbanding dengan tahun-tahun lepas, sebenarnya saya pun terkejut. Permintaan masih berterusan. Walaupun kita dalam musim PKP, musim COVID, tapi dia masih berterusan. Cuma beza dia dari segi skala. Mungkin kalau dulu kita buat foto booth untuk beratus-ratus orang, sekarang ni kita buat untuk keluarga kecil ataupun untuk department within satu company. So package-packagenya diperkecilkan, tapi permintaan dia masih ada. Dan yang uniknya sekarang ni mungkin sebab ramai orang rasa mungkin tak dapat peluang untuk balik kampung beraya, so mereka request photo booth tema kampung. So backdrop ini sangat versatile. Saya boleh guna any design. Saya akan desainkan bentuk rumah kampung, guna kayu-kayu, dan saya akan dekor dengan props-props seperti basikal tua, motor Vespa, ataupun barang-barang antik. Props, Aimi, saya nak tanya soalan yang serius. Sebab props ni ada nampak cookies kat situ. Lepas tu dekat sini lagi apa semua. Waktu Aimi pula, betul lah Aimi kan? Waktu Aimi dan tim nak simpan balik, cookies ni tinggal dekat pelanggan ke atau bawa balik sekali? Ini hadiahlah untuk Zack. Hadiah untuk Zack dan Fiona, tapi jangan makan sekarang. Itulah cara kita nak dapat barang percuma, tuan-tuan. Tapi satu soalan yang Fiona nak tanya juga, ada kait rapat dengan Zack juga, tapi bukan pasal biskut kan. Berkaitan dengan deko-deko, prop semua ni, adakah macam Aimi akan bagi kepada pelanggan ataupun Aimi akan ambil balik? Dia lagi power Aimi, terus minta prop. Minta prop sekalian, kita tinggal terus semua minta kat sini. Semua. Kebiasaannya kita akan ambil kembalilah sebab ini rental basis. Dan tujuan dia adalah
supaya orang lain pun dapat menggunakan dan mendapat manfaat daripada dia. So kalau tak adalah membazir kat situ, kita dapat recycle dan reuse for next person. Okey, apa lagi sekarang? IG, Aimi. Kongsikan. Follow Instagram sekarang. So untuk sesiapa yang inginkan perkhidmatan event styling atau event decorating, boleh follow kami di easypeasy.kl. Ejaan dia sangat unik ya. IZSYPIZSY.kl. Ataupun di Facebook Easy Peasy atau di website easypeasy.com. Easy Peasy. Itu dia. Memang special agent dia. Betul, special sangat. Alright, terima kasih banyak-banyak Aimi di atas perkongsian. Itu Fiona dengan Muaz kat bawah tu. Ya, minggu lepas. Alright. Terima kasih Aimi. Jadi kalau anda ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang diborakkan dengan kami bersama dengan Aimi ni, boleh terus pergi ke Instagram. Dan kepada anda kalau ada apa-apa soalan, terus saja bertanya. Okey Aimi? Di kesempatan ini juga ucapan terakhir untuk penonton Borak Kopitiam. Okey, so saya dah beri pendekatan tentang foto booth ini. Diharapkan semua orang dapat beraya dengan meriah dan gembira di Aidilfitri yang akan datang ini. So, take care everyone, stay safe. Jangan lupa hari raya kita ikut SOP yang ditetapkan. Betul. Baiklah, itulah dia yang kami sempat kongsikan bersama dengan anda. Bagi anda semua, minggu depan kita juga ada perkongsian yang cukup menarik untuk anda semua supaya kita boleh kutip-kutip ilmu sana dan sini. Betul. Seperti biasa, kami di Tim Borak Kopitiam sentiasa ingin memberikan yang terbaik kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami dari pagi tadi, pagi tu sekarang pun pagi juga, dari jam 8 pagi hingga 9.30 pagi. Terima kasih banyak. Macam Fiona kata, jangan lupa untuk bersama dengan kami minggu depan. Saya Zack Murikan. Dan saya Fiona. Ingat, jaga SOP. Bye-bye. Yes. Assalamualaikum. Salam Ramadan.